Dan bila masuk Liridon kita tak tahu lah, kita tak pasti sama ada itu merupakan tactical ataupun arahan oleh coach bahawa dia kena pegang bola lama, dia kena gentel-gentel bola tu, ataupun itu memang gameplay dia. Jadi itu menjadi satu masalah. Kita tahu Liridon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak loya dalam video kali ini. Pada 23 Mac, Malaysia telah menang menentang Filipina dalam Tri Nation Series di Singapura. Dan kita sebagai peminat gembira dengan keputusan yang positif ini. Apabila skuad yang dikendalikan oleh jurulatih baru iaitu Kim Pan-gon menang 2-0 ke atas Filipina. Kita sembang dulu macam mana gol terhasil, iaitu gol yang pertama oleh Akhil Rashid. Dan kita tengok di TikTok viral video bagaimana gameplay build up attacking oleh dan kita lihat training dalam TikTok bagaimana build up attack oleh Harimau Malaya daripada goalkeeper hantar bola dan akhirnya Kobin Ong menghantar through pass kepada Akhil Rashid dan Akhil Rashid akhirnya menjaringkan gol yang cantik dengan merembat kuat. Dan gol yang kedua juga terhasil oleh Akhil Rashid, di mana bola itu telah di-cross oleh Syafiq Ahmad. Dan yang menarik adalah bola tersebut dihantar dari tengah oleh Syafiq Rahim terus ke wide right attacking dan Syafiq Ahmad cross kepada Akhil Rashid. Dan salah satu perkara menyebabkan kita rasa gembira sebab ini adalah kali pertama kita menang ke atas Filipina selepas tahun 2007. Maksudnya sebelum ni kita seri, kemudian ada kalah dengan Filipina. Dan ini merupakan 3 fakta menarik sepanjang perlawanan tersebut. Yang pertama adalah rahsia resepi Korean. Kita tahu selepas kegagalan Tang Cheng Ho dalam AFF Suzuki edisi 2020, maka FAM telah melantik seorang ketua jurulatih baru merangkap pengurus Harimau Malaya iaitu Kim Pan-gon. Jurulatih ini berumur 52 tahun dan dia pernah menjadi pengarah bagi pasukan kebangsaan Korea Selatan dan pernah menjadi ketua jurulatih untuk Hong Kong. Dan pada malam itu kita lihat Kim Pan-gon telah menggunakan formasi 4-3-3 dalam kesebelasan utamanya. Apa yang menarik dalam resepi dia kali ini adalah kita lihat seorang defensive midfield yang berfungsi sebagai halfback iaitu Syamir Kuti. Maksudnya bila kita diserang, Syamir Kuti akan drop between defender, dia akan jadi centre back. Kemudian Huzaimi PE akan menjadi left centre back dan Syarul Saad akan jadi right centre back. Boleh tahan lah Syamir Kuti main malam tadi, tapi adalah beberapa sedikit mistake. Tapi yang penting mistake itu tidak membawa kepada bolos. Kemudian kita lihat kepada left back dengan right back iaitu Dion Kuls dan Kobin Ong bermain dengan sangat baik pada malam tadi. Kita tahu Dion Kuls sebelum ini di bawah Tang Cheng Ho dia bermain di posisi centre back. Pernah main striker juga bro. Tak jadi. Jadi Kim Pan-gon telah menggunakan sepenuhnya potensi yang ada pada Dion Kuls, iaitu meletaknya di posisi kegemarannya iaitu right back. Dan Kobin Ong kita tahu dia sangat baik bila bermain di JDT dan dia telah menunjukkan satu prestasi yang sama apabila bermain di Harimau Malaya. Jadi di bahagian midfield kita ada Syamir Kuti, kita ada Kogi yang bermain di PJ City dan kita ada general kita yang lama dahulu, juara AFF Suzuki 2010 iaitu Syafiq Rahim. Tengok Syafiq Rahim tu, lama dah tak nampak dia main untuk Harimau Malaya. Itu kata pencen. Tapi dia datang lagi dengan semangat baru. Walaupun berumur 34 tahun tapi masih lagi boleh mengikut taktikal Kim Pan-gon dengan game yang intensiti dia agak tinggi dan laju. Dan kita lihat kepada kedua-dua wing kita iaitu Arif Aiman dan Akhil Rashid. Dan kita tahu Arif Aiman merupakan regular first 11 untuk JDT. Jadi kita tak nafikan. Kemudian Akhil Rashid, dia agak kurang sebenarnya minit permainan apabila berada di JDT. Tapi malam tadi dia telah menjaringkan 2 gol dan telah menutup semua sangkaan-sangkaan bahawa dia tidak boleh bermain dengan baik. Dan kita tahu di bahagian forward kita ada Syafiq Ahmad. Perkara yang saya tertarik pada Syafiq Ahmad adalah bagaimana dia punya freedom untuk bergerak. Dia boleh minta bola di sebelah kiri, dia boleh minta bola di sebelah kanan. Itu semuanya ikut dia saja. Itu yang menarik bagi saya tengok apabila forward Malaysia pada malam itu. Dan game pada malam itu sebenarnya dikuasai oleh Malaysia, di mana kita dapat lihat beberapa percubaan yang bahaya, seperti gol yang terkena palang oleh Syafiq Ahmad. Kemudian kita lihat rembatan
ke langit sikit lah. Kan ke langit macam out of target oleh Syamil Kuti. Dan secara keseluruhannya semua player telah menunjukkan aksi yang sangat baik bermain pada malam itu. Memanglah kan dia kata, baru game pertama, janganlah galak sangat. Tak, menang is menang. Nak dapat menang tu bukan senang. Kita tahu ranking Filipina agak tinggi berbanding daripada Malaysia sebenarnya. Dan performance Filipina pada AF Suzuki 2020 sangat baik. Tapi apabila berjumpa dengan Harimau Malaya pada malam itu, mereka terkedu oleh Harimau Malaya. Boleh tahan lah malam tu Harimau Malaya. Jadi kita dapat lihat player boleh adapt dengan taktikal baru yang digunakan oleh Kim Pan-gon bagi memastikan Malaysia menang pada malam itu. Kemudian perkara yang kedua adalah yang menggembirakan kita adalah Syafiq Rahim kembali. Dan memang kita tahu apabila Kim Pan-gon menyenaraikan nama Syafiq Rahim dalam senarai 25 player yang dibawa untuk Tri Nation Series ni, kita akan fikir, Syafiq Rahim boleh main lagi ke? Bukan dia dah tua ke? Kat JDT pun dia jarang main. Itu merupakan banyak persepsi dekat netizen kita tengok di Facebook FAM selalunya. Kemudian akan tetapi Syafiq Rahim pada malam itu telah menunjukkan bahawa dia kuda tua yang masih relevan untuk bermain dengan Harimau Malaya. Dan sebenarnya kalau kita tengok, tak banyak midfield yang boleh bermain seperti Syafiq Rahim. Tapi itulah ada perangai marah-marah tu. Yang tu mungkin kena kawal lah sikit. Takut nanti cuma-cuma dapat kamera. Pemain tengah JDT ini sebenarnya saya kategorikan sebagai antara pemain yang berjaya pada era ini bagi Malaysia. Kerana dia ada segala-galanya. Dia ada juara Liga Super. Dia pernah menang FA Cup. Dia pernah menang Piala Malaysia. Dia pernah menang Piala Sumbangsih. Apa lagi? AFC Cup dia pernah menang. Siap dia dapat MVP, Most Valuable Player untuk AFC Cup pada tahun 2015. Untuk Harimau Malaya, dia pernah dapat emas dalam Sukan C Under 23 dan dia pernah dapat AFF Suzuki pada tahun 2010. Dan pada tahun 2014 kalau tak silap, mereka dapat tempat kedua dan Syafiq Rahim antara penjaring yang terbanyak pada ketika itu buat Malaysia. Waktu tu popular lah, free kick dia, power. Free kick dia level penalti lah. Asal ambil, mesti gol. Kehebatan Syafiq Rahim ini lagilah digembar-gemburkan apabila masuk pemain yang menggantikan dia, iaitu Liridon. Mula-mula game tempo sangat laju. Syafiq Rahim banyak supply bola. Dan bila masuk Liridon kita tak tahu lah, kita tak pasti sama ada itu merupakan tactical ataupun arahan oleh coach bahawa dia kena pegang bola lama, dia kena gentel-gentel bola tu, ataupun itu memang gameplay dia. Jadi itu menjadi satu masalah. Kita tahu Liridon seorang pemain tengah yang sangat selesa dengan bola. Istilah sangat selesa ni apabila dia boleh hold bola dengan baik, dia boleh touch bola dengan baik, dia boleh passing bola dengan baik. Senang cerita, orang susah nak ambil bola dari kaki dia. Tetapi dalam bermain bola sepak, pegang bola lama is not a good thing. Pegang bola lama, tidak bergerak, tidak pergi ke forward, memang agak menjadi masalah. Kemudian perkara ketiga adalah pemain yang spotlight. Okey, kita tengok game ini, ada seorang pemain yang bermain di center back iaitu Huzaimi PE. Kalau ikut ceritanya, sebenarnya dia ini dipanggil untuk menggantikan Rizal Ghazali yang bermain di back kanan. Rizal Ghazali telah menolak panggilan untuk bersama dengan pasukan kebangsaan. Mungkin atas beberapa faktor kita tak tahu. Dan Huzaimi merupakan pemain yang bermain menggunakan dominan ya, kaki kiri. Dan pada malam itu dia telah di pairing bersama Syarul Saad. Dan kita dapat lihat apabila dia, Syarul Saad dan Syamil Kuti pegang di bahagian tengah, Filipina mengalami kesukaran untuk menembusi gawang. Jadi Filipina mengalami kesukaran untuk menembusi gawang Harimau Malaya. Dan kalau ikutkan, ini merupakan caps yang kedua untuk Huzaimi kerana dia pernah bermain untuk Malaysia sekali pada tahun 2016. Kemudian pemain yang kita nak spotlight juga pada hari ini adalah Akhil Rashid. Di mana apabila keluar kesebelasan utama pada malam itu, kebanyakan orang kata, why? Kenapa Akhil Rashid? Dia tu jarang main dekat JDT, berapa kali saja main. Tapi dia dapat kesebelasan utama untuk mengisi di bahagian wing kiri. Tapi segala kritikan telah ditutup pada waktu itu apabila Akhil Rashid telah menjadikan 2 gol yang sangat cantik. Dia semalam tu hampir hat-trick. Ada satu bola tu tak tahulah apa sebab malam tu tiba-tiba tak boleh skor pula kalau tak hat-trick tu lawan Filipina. Jadi dua pemain ni kita spotlight pada game kali ini telah menunjukkan satu prestasi yang sangat baik yang menyebabkan kita menang 2-0. Tapi kita janganlah menafikan
Sebab game bola sepak ini adalah game berkumpulan. Bukanlah bermaksud Farizal Malias tu tak function. Bukanlah bermaksud Kogi tak function, Syafiq Ahmad tak function. Setiap pemain menjalankan peranan masing-masing. Sebab itu bola sepak ini best 11 orang pemain bekerjasama mengikut rancangan. Kalau rancangan tak menjadi, ada backup plan. Itulah bola sepak. Kalau harap seorang je dalam tu hebat, tak semestinya boleh menang. Bagi contoh senang lah, tengok Ronaldo dekat Real Madrid. Berapa banyak gol dia boleh jaring. Sebab apa? Feeder dia tu, midfield dia, winger dia, defend dia, banyak supply bola yang cantik. Sekarang tengok betapa sukanya dia nak score, betapa sukanya dapat gol yang baru. Tapi itulah, lawan Spurs dia menang juga, siap hat-trick. Spurs yang lemah. Kesimpulannya, kemenangan ini telah memberi satu gambaran yang positif buat skuad Kim Panggon. Kita pun dapat tambah poin dalam ranking FIFA. Dan selepas ini kita akan menentang Singapura dalam Tri Nation Series ni pada hari Sabtu 26 Mac. Jadi sama-sama kita sokong pasukan negara kita.